Orang rasa 24 jam tu lama sangat, tak tahu nak buat apa dah. Ada orang rasa 24 jam tu rasa sekejap sangat. Rasa 24 jam tu rasa sekejap sangat, kan? Macam mana boleh kita rasa ada rasa lama, ada rasa sekejap? Masa bulan puasa lah, bila kita berpuasa, lamanya nak maghrib. Lamanya nak maghrib. Tapi kalau tak puasa, sekejapnya kan, sekejapnya. Ada orang boleh duduk depan TV tengok bola, 2 jam tak perasan. 2 jam, rasa sekejapnya 2 jam. Ada orang yang duduk dalam majlis ilmu bukan 20 jam, 20 minit pun dah rasa lamanya. Bila? Khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat rasa lamanya, khutbah Jumaat tu. Kadang-kadang kita tengok khutbah Jumaat tu, paling lama pun 30 minit je, setengah jam je. Tapi rasa lama kita dengar Pak Imam baca khutbah ke atas tu. Kan? Sebab itu masa ni adalah makhluk Allah SWT. Jadi Allah tunjukkan kuasanya dengan Isra' dan Mi'raj. Dengan Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj menunjukkan bahawa inilah bukti kekuasaan Allah pada masa. Nabi boleh daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya satu malam. Itu kalau kita bicara tentang tafsir, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada waktu malam, lailan. Tapi bila kita jumpa pada surah Al-Qadr pula, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jumpa lailati, lam tamar buta. Itu maksudnya malam. Kemudian pada surah Al-Isra' ayat pertama ni, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, tak ada tamar buta. Dia ada satu lailatun tamar buta, yang satu lagi tak ada tamar buta. Apa dari sudut tafsir sebenarnya lailan ni merujuk kepada sebahagian malam. Lailatu merujuk kepada seluruh malam. Sebab itu Lailatul Qadar ni bermula daripada waktu maghrib sampai terbit fajar, ataupun sampai masuknya waktu solat subuh, hatta matla'il fajri, kan disebut dalam Quran. Lailan ni sebahagian malam je. Perjalanan biasa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hampir 1,500 km. Perjalanan naik unta akan ambil masa sebulan lamanya. Sebulan. 30 hari pergi, 30 hari 30 malam baru sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, satu perjalanan yang jauh. Bagaimana Nabi SAW boleh balik dalam tempoh yang sangat singkat? Kemudian Nabi naik pula ke Sidratul Muntaha dan diberikan perintah ataupun wahyu untuk solat. Yang asalnya 50 waktu, Nabi turun sampai 9 kali. Nabi naik turun daripada 50 waktu jadi 5 waktu untuk kita, kan? 5 waktu sahaja, kan? Bagaimana daripada Nabi naik turun tu dalam masa yang singkat. Kata Ummu Hani dalam hadis bahawa tempat pembaringan Nabi SAW masih panas, Nabi dah balik dah. Kan? Dia satu peristiwa yang sangat besar. Kalau ini pun tak selesai, berarti kita ada masalah di sudut akidah kita lah. Sebab itu Allah datangkan dulu tentang Isra' dan Mi'raj, tentang perjalanan masa. Barulah kita datang tentang apa ada dengan masa, insya-Allah. Okey. Kalau kita bicara tentang surah Al-Asr, Allah bersumpah, ada waw depan dia, wal asri, iaitu demi masa. Demi masa ni bukan sekadar masa yang pagi, petang, siang, malam, pukul 1, pukul 2, pukul 3, itu masa. Ya, itu masa juga. Tapi wal asr ini maksudnya adalah tempoh hidup manusia. Wal asr ni tempoh hidup manusia. Dan para ulama dalam tafsir dia menyebutkan bahawa kenapa Allah gunakan perkataan wal asr, kenapa tak Allah bersumpah dengan waz zaman, kenapa Allah tak bersumpah dengan wal waqti, Allah bersumpah dengan wal asr. Rupanya di sebalik perkataan al asr ini adalah sama dengan waktu asar. Jadi nak beritahu bahawa hidup manusia ni pendek, macam antara asar dengan maghrib saja. Antara asar dengan maghrib. Situ sebut perkataan sini ada al-asr. Jadi wal asri, demi masa yang umur manusia ni pendek sangat sebenarnya. Sebab itu Nabi SAW sebut umur umatku antara 60 hingga 70 saja. 60 hingga 70 saja. Barang sangat sedikit orang yang melepasi umur 70 tu. Jadi masa yang diberikan kita ni sangat singkat sebenarnya. 60 ni. Kalau kita tak sungguh-sungguh isi masa kita dan tak manfaatkan masa kita, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebab itu datang selepas wal asri, innal insana lafi khusr. Allah kata sesungguhnya manusia ini dalam kerugian kalau mereka tak menghargai masa. Mereka tidak menghargai masa. Yang pertama sekali Allah bersumpah dengan masa kerana apa? Kerana kepentingan masa.
Itu saya bawa tulis bawah tu kan, kepentingan, keajaiban dan kekuasaan. Okay. Wal asr ni maksud Allah bersumpah dengan masa, Allah nak beritahu bahawa pentingnya masa, sangat pentingnya masa. Kalau kita diberi tempoh umur 2 jam lagi, sebab antara asar dengan maghrib tu lebih kurang 2 jam setengah. 2 jam setengah. Dan itulah sebenarnya kalau kita ambil kiraan satu hari di sisi Allah ataupun satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun dunia, 1000 tahun dunia, kita kali tolak bagi dengan 60 tahun umur manusia, kebiasaannya 60 tahun, okay? Kita hanya hidup di hadapan Allah ataupun di sisi Allah 2 jam setengah saja. 60 tahun dan disebabkan 1000 tahun bersamaan satu hari di akhirat di sisi Allah, okay? Kita hidup 2 jam setengah saja. 2 jam setengah saja. Berarti 2 jam setengah, kalaulah seorang tu diberikan tempoh, okey, kamu ada tempoh 2 jam setengah lagi untuk hidup. Apa yang kita nak buat? Time tu lah kita fikir tentang solat kita tak qada lagi. Time tu lah kita fikir tentang hutang aku, Allah, aku tak bayar lagi hutang aku banyaknya. Time tu lah baru kita fikir, Allah, aku tak sempat minta maaf dengan orang-orang ni, dengan manusia semua. Ya Allah, kita akan jadi kelang kabut sebab itulah tempoh sebenarnya. Sebab itu Allah bersumpah dengan wal asr, dia kepentingan masa, kepentingan masa. Kita ni kadang-kadang menyesal bila kita dah berusia. Ya Allah, kenapalah aku tak belajar sungguh-sungguh dulu, kan? Kan? Tapi malangnya masa ni, sebab itu Allah sebut wal asr ni, dia Allah nak tunjukkan tentang keajaiban masa. Keajaiban masa. Masa ni walaupun dia berlalu 1 minit yang lalu, selaju mana kenderaan yang kita ada pun, kita tak mampu untuk kembali ke masa yang telah lalu. Kita tak boleh nak reverse masa ni. Kita selalu dimomokkan dengan cerita Back to the Future lah, kan. Tapi itu sebenarnya adalah fantasi je, bukan reality. Realitinya kita tak boleh kembali kepada masa. Kalau mak kita dah meninggal, dah pejamkan mata, oh tak boleh, Allah mak menyesalnya, kenapa tak selalu telefon mak, kenapa tak balik kampung jumpa mak. Bila mak dah tutup mata, bukan boleh reverse balik semua, tak boleh. Sebab itulah Allah bersumpah dengan masa. Allah nak tunjuk tentang keajaiban masa. Tentang keajaiban masa. Laju mana pun kata Imam Al-Ghazali, sebab Imam Al-Ghazali bertanya pada anak murid dia tentang Allahumma SWT, tentang 6 perkara, kan. Yang pertama adalah dia tanya apa benda yang paling berat atas muka bumi ni, kan. Lalu kata anak murid dia, gunung, batu yang besar dan seumpamanya. Lalu kata Imam Al-Ghazali, betul, tapi benda yang paling berat atas muka bumi ini adalah amanah. Dia ada kaitan dengan tajuk kita yang nak bincang lepas ni, insyaAllah. Lepas tu dia tanya soalan yang kedua, apa benda yang paling ringan atas muka bumi ini? Apa benda yang paling ringan atas muka bumi? Ada sebut kapas, ada sebut bulu dan seumpamanya, ada sebut udara dan seumpamanya. Lalu kata Imam Ghazali, betul, tetapi yang paling ringan adalah meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Itu zaman Imam Al-Ghazali pun dah benda itu paling ringan, lagilah zaman kita yang penuh dengan ujian ni. Solat ini dah diabaikan dah. Kebetulan pula kita menghadapi tempoh pandemik 2 tahun, solat Jumaat pun dah lama tinggal. Bila dah dibenarkan solat Jumaat kembali, rasa macam tak solat Jumaat tu tak rasa bersalah dah. Tak rasa bersalah dah. Kita nak pupuk balik kembali untuk rasa solat Jumaat tu, bukan senang. Dulu kalau kita waktu pukul 1 kita bergegas ke masjid, nampak masih ada orang berlega-lega dan makan, kita kata, orang ni tak solat Jumaat ke? Okay. Tapi masa PKP baru ni, kalau waktu tengah azan Zuhur tu, hari Jumaat, kita tahu, selamba dah tahu, ni tak boleh pergi masjid kan, tak boleh pergi masjid kan. Selepas habis PKP, masjid dah buka, masih ada orang bersidang lagi pukul 1, 1:30, kita tak rasa bersalah pun. Orang tak pergi solat Jumaat ke? Sebab dah terbiasa. Sebab itulah masa, Allah sebut tentang masa, kan. Okey. Yang ketiga adalah kenapa Allah bersumpah dengan wal asr? Allah nak tunjukkan kekuasaannya tentang masa. Di sebalik masa itu ada kekuasaan Allah. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, jangan kamu mencela masa. Kerana masa ini sinonim dengan Allah SWT. Jangan cela masa. Masa ini sinonim dengan Allah SWT. Kita kadang-kadang sebut kata, kalaulah aku, kalau tu kan. Sebab itu la takul lau, jangan sebut perkataan kalau. Kalau ini daripada syaitan. Kalau ini adalah daripada syaitan.
Kalau aku tak pergi, kalau aku belajar sungguh-sungguh dulu kan mungkin sekarang aku dah profesor dah dia kata. Kalau aku belajar sungguh-sungguh dulu aku mungkin profesor. Allah kalau jangan kalau maksudnya sebab itu kita kena hargai masa. Itu yang pertama insya-Allah. Okey. Bagaimana pula kita yang berkejaya ni macam kita semua berkejaya bagaimana kita nak menjaga amanah masa. Pertama sekali kita kena ingat bahawa kerja kita ni adalah ibadah. Sebab itu ibadah ni terbagi pada dua Sebab tu ibadah khusus macam solat, puasa, zakat, haji itu ibadah khusus. Tapi ada satu ibadah yang dipanggil ibadah umum. Dalam ibadah umum ni termasuklah bekerja, belajar, ni semua adalah ibadah yang umum. Jadi bila kerja satu ibadah, yang membezakan antara ibadah dan adat adalah niat. Yang membezakan antara ibadah dan adat adalah niat. Okey. Sebab itu niat tu penting. Niat tu sangat penting. Niat tu apa? Niat ni kalau kita sudut bahasa adalah al-qasad. Qasad ni maksudnya lintasan hati. Okey, lintasan hati. Okey. Bila sebut lintasan hati, bermaksud niat ni adalah apa yang kita maksudkan. Sebab qasad, qaf, sad, dal. Kalau eja dengan bahasa Melayu, M-A-K-S-U-D, maksud kita dah buang makhraj huruf qaf dan makhraj huruf sad. Tapi kalau kita eja dalam Jawi, mim, qaf, sad, waw, dal. Mim, qaf, sad, waw, dal. Jadi ada lagi kalimah qaf, ada sad, ada dal. Jadi niat ni adalah al-qasad, iaitu apa yang kita maksudkan. Kenapa saya sentuh tentang pekerjaan adalah satu ibadah? Apa kaitan dengan masa, Ustaz? Apa kaitan dengan masa? Sebenarnya Allah beri kita peluang, kita boleh banyak dapat pahala, kita boleh berjaya nanti di akhirat, kita boleh masuk syurga Allah SWT dengan satu pekerjaan yang memang jadi rutin harian kita ni, tapi dia boleh jadi ibadah pada kita. Kita kena tahu tentang tu. Ada orang datang, kenapa kerja? Sebab nak cari duit. Yang nak cari duit, yang dia dapat duit je lah. Dia dapat duit je. Okay. Sebab tu dia ada kaitan dengan niat ni. Niat maksud. Okay. Kadang-kadang ada orang datang ni, minta maaf yang perempuan, dia baru beli tudung baru. Jadi dia datang kerja ini semangat dia pagi-pagi dah bangun nak pakai tudung yang baru beli semalam. Mahal pula tu tudung tu. Saya pernah di Bangi ni ada satu kedai tudung yang besar Farida nama kedai tudung Farida. Peliknya saya siap tanya lagi pada orang yang beratur tu. Daripada subuh dah beratur dah sebenarnya. Ada yang peliknya suaminya tidur kat situ baring kat situ. Kemudian nanti bila dah sampai turn isteri dia telefon, okey yang awak datanglah, giliran awak lagi 2-3 orang ni. So isteri datang untuk beli tudung kat kedai tudung Farida. Saya mula-mula berdebat. Saya cakap dengan isteri saya, "Mak, mana ada orang beli tudung macam ni sampai beratur kali? Takkanlah nak beli tudung pun sampai beratur, kan?" Dia kata, "Betul bang." Cakap, "Tak adalah ni walk-in interview ni." ada temu duga walk-in interview ni. Tak ada, cuba tanya. Saya pun tanyalah, "Bang, ni Kak, ni beratur ni apa?" "Nak beli tudung lah," dia kata. Beli tudung beratur. Kalau tak beratur, penuh. Dia kata ramai orang kan. Ramai orang. Syukur ya Allah. Macam ni sekali bila dapat tudung tu kan, dia tak boleh test kat dalam tu. Tak boleh cuba kat dalam. Sebab duduk dalam tu tak lama. Sekejap je. Sebab nak beri peluang orang lain. Bila dia beli tudung tu, dia kata dapat tudung ni. Syukurnya Alhamdulillah dapat juga tudung impian dia. Okay. Besok dia pergi kerja. Semangat dia pergi kerja. Dia sampai-sampai tanya, "Kau tak perasan apa-apa kat aku ni? Ada apa-apa perubahan kat apa yang kau tengok, apa yang berubah, apa yang berbeza sikit hari-hari sebelum ni pada badan aku ni?" Kau beli tudung baru bila kau beli jadi. Okey, niat dia datang kerja semata-mata nak tunjuk tudung. Jadi hari ni dari sudut kerja ni tak dapat pahala sebab dia datang bekerja niatnya nak tunjuk tudung yang baru. Nak tunjuk tudung yang baru. Sebab itu niat ni penting. Kalau kita tak niat, dia sekadar adat biasa. Kita cari duit untuk ialah makan dan minum. Kita cari duit untuk keperluan, nak bayar sewa, nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, untuk pendidikan anak-anak dan seumpamanya kan. Sekadar itu. Sebab itu kita kena faham bahawa niat ibadah pekerjaan ini adalah satu ibadah. Jadi Allah beri kita peluang sebenarnya duduk menjalankan kerja rutin harian kita yang diamanahkan, macam nampak itu perkara yang memang kita buat. Itulah memang kerja hakiki kita. Tapi bagaimana boleh jadi ibadah?
bila kita niatkan untuk cari rezeki yang halal. Untuk cari rezeki yang halal. Sebab cari rezeki yang halal ni adalah tuntutan. Cari rezeki yang halal adalah tuntutan. Bila cari rezeki yang halal adalah tuntutan, okey, dia semua ibadah yang kita, semua kerja yang kita buat ni jadi ibadah. Satu. Yang kedua, kita kena niatkan kerja ni kerana Allah, bukan kerana yang lain. Sebab itu Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata jangan kamu terlalu sibuk memikirkan tentang apa rahsia di sebalik perintah Allah. Takut nanti kamu akan melaksanakan perintah itu kerana rahsia, bukan kerana Allah. Contohnya kita puasa. Okay. Puasa kerana apa? Puasa kerana nak merasai bagaimana susahnya orang miskin nak dapat makanan. Jadi kalau kita puasa kerana itu, sah tak puasa kita? Tak sah. Dapat pahala tak daripada puasa kita? Tak dapat pahala. Dia kena niat kerana Allah dulu. Yang datang kemudian itu adalah barulah kita rasa susahnya orang tak ada makanan. Tak ada orang makanan. Tapi kalau kita kata, aku nak puasa ini sebab nak rasa orang miskin, rasa macam mana susahnya orang miskin. Adakah dikira sebagai dia berpuasa? Tak. Sebab kita kena puasa kerana Allah. Kerana Allah. Sebab itu kena tahu tentang beza. Sebab itu niat ni sangat penting. Niat ni adalah kunci kepada kita. Bagaimana nak jadikan kerja kita ni pahala ataupun kerja ni tetap pahala. Selalu kita komplain bila kita dengar Imam Asy-Syafi'i akan khatam setiap hari Al-Quran dalam bulan Ramadan. Setiap hari sekali khatam. Kita mungkin sebulan sekali khatam lah. Imam Syafi'i setiap hari dia akan khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Kemudian bila 10 malam terakhir ataupun 10 hari terakhir, Imam Syafi'i akan khatam 2 kali Al-Quran. Kita kata Imam Syafi'i boleh lah, dia tak kerja, kita kena kerja. Balik pukul 5 dah penat, malam pergi solat tarawih, bila masa nak baca Quran kan, bila masa nak baca Quran. Tapi kita tak tahu, rupanya Allah beri kita satu, inilah kelebihan masa ni. Duduk buat kerja yang diamanahkan oleh majikan kita, oleh opsi dan seumpamanya. Semuanya boleh jadi ibadah. Semuanya boleh jadi ibadah. Mungkin lebih banyak ibadah kita. Sebab kita kerja daripada pukul 8 pagi, balik nanti pukul 5 ataupun pukul 6 petang. 8 jam, 9 jam ibadah kita ni, 8 jam, 9 jam pekerjaan kita ni, semua Allah catat sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Okay? Sebab tu, bila kita bicara tentang kepentingan masa ni, inilah Allah beri peluang bagi kita yang bekerja ni, untuk kita menambah amal ibadah. Sebab itu pertama sekali ialah kita kena betulkan niat kita bila bekerja. Di sebalik kita bekerja ni ada rahsia yang Allah sembunyikan itu, yang kita selalu sebut tentang masa. Tentang masa. Rupanya masa yang Allah jadikan kita ni bila bekerja, Allah nak manfaatkan masa kita ni semuanya kebaikan untuk kita. Sebaikan untuk kita. Sebab itu kita kena tahu tentang beza ibadah dan adat. Contohnya masuk dalam tandas. Itu adat kebiasaan kita masuk dalam tandas. Tapi bagaimana dia boleh jadi pahala? Bila kita niatkan kerana Allah SWT lah. Sebab itu kena baca doa. Okay? Yang apa lagi? Makan. Kita makan ni, dia jadi adat, kebiasaan kita. Bagaimana kita nak jadikan ni sebagai ibadah? Kita makan ni nak sihat. Sihat ni nak kerja. Kerja nak cari rezeki yang halal. Kan, untuk anak isteri, kalau kita sakit, macam mana kita nak kerja, tak dapat kerja. Jadi makan kerana kita nak sihat, untuk kita bekerja, cari rezeki yang halal. Makan kita juga ibadah. Tidur malam. Besok nak bangun lah. Malam ni tidur awal lah. Besok nak pagi-pagi nak keluar, nanti takut jam dan seumpamanya kan. Kita nak pergi kerja. Kenapa kerja? Kerja nak cari rezeki yang halal. Kerja nak cari rezeki yang halal. Semuanya ibadah. Waktu tidur kita yang jadi adat sebab kita mengantuk. Memang kalau mengantuk tidurlah kita. Tapi bagaimana nak jadi pahala? Kita niat besok nak bangun pergi kerja, nak cari rezeki yang halal untuk anak dan isteri. Tidur kita juga pahala. Sebab itu masa ni, Masya Allah, masa dia berjalan terus. Jadi adakah kita tinggalkan masa ini berlalu pergi tanpa ada manfaat, tanpa ada pahala untuk kita? Berbeza dengan kalau kita lalui masa ni, tapi setiap masa tu memberikan satu pahala, jadikan sebagai ibadah untuk kita. Sebab itu pentingnya kita bincang tentang masa ni, insya-Allah. Okay. Seterusnya, nampak
Ibadah bermula pada ketukan minit pertama punch card kita. Sekarang pakai thumbprint lah Dia tak pakai punch card dah. Ni punch card ni dah lama je Sekarang ni ada kalau universiti lagi. Dia masuk, dia on je komputer, masuk je login komputer, itu pun dah kira sebagai apa nama Allah SWT kehadiran dia. Tengok masuk kau berapa umpamanya kan. Jadi ibadah bermula ketukan minit pertama punch card. Untungnya kita orang yang bekerja sebenarnya kadang-kadang kita fikir tak sempat baca Quran Ustaz, tak sempat nak solat tahajud sebab mengantuk besok nak bangun. Kita kata sikitnya pahala aku. Macam mana kan? Tak, rupa-rupanya kita yang golongan pekerja ni adalah orang yang Allah beri peluang dengan pahala yang banyak sebenarnya. Pahala yang banyak. Sebab itulah kena hargai setiap masa tu. Jangan jadikan masa yang Allah beri panjang kita bekerja tu jadi hujah atas kita sebab kita tak menjalankan dari sudut amanah masa yang diberikan amanah masa yang diberikan. Nanti kita akan bincang tentang tu insya-Allah. Okey. Bila pekerjaan satu amanah, dia ada kaitan dengan kita masa ni, dengan kita masa. Okey, kita diamanahkan untuk bekerja bila? Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang contohnya. Itu adalah masa yang diperuntukkan untuk kita. Jadi masa kerja kita itu adalah amanah untuk kita. Masa kerja itu adalah amanah untuk kita. Jadi kita kena jaga amanah masa. Tak boleh buat kerja lain. Tak boleh buat kerja lain. Contohnya dalam masa amanah masa yang diberikan pada kita, kita buat kerja bukan yang diamanahkan pada kita. Contohnya kita berniaga dalam masa bekerja ni. Kadang-kadang menghadap komputer, bos tak nampak. Tapi rupanya dia buka yang namanya Shopee, yang namanya Lazada, yang namanya boleh membeli belah. Kadang-kadang dia boleh berniaga online pula. Boleh deal online, deal jual barang. Kerja nampak menghadap komputer macam kerja. Tapi dia buat benda lain. Sedangkan amanah kita adalah dengan masa yang diperuntukkan 8 jam tadi tu untuk bekerja. Itulah amanah kita untuk menyiapkan kerja kita. Menyiapkan kerja kita. Sebab itu pekerjaan juga satu amanah. Tadi pekerjaan satu ibadah, pekerjaan juga satu amanah. Jadi amanah ni sangat penting. Sebab itu kalau kita bincang tentang amanah ni, dia berasal daripada kalimah iman kan. Amanah terbit daripada perkataan alif mim nun. Amanah itu adalah iman. Okey. Terbit daripada perkataan iman adalah alif mim alif nun tamarbuta. Amanah. Amanah. Dan terbit juga daripada perkataan iman amanah ialah aman. Alif mim nun. Jadi iman alif, ya mim alif nun, ada alif, ada mim, ada nun. Amanah alif, mim alif nun tamarbutah, ada alif, ada mim, ada nun. Aman alif mim nun aman. Jadi dia terbit daripada satu perkataan iman, amanah dan aman. Iman, amanah dan aman. Okey. Apa rasional dia? Apa rahsianya? Okey. Pertama sekali kata Nabi SAW, la imana, tidak ada iman man la amanatalah, yang tidak ada amanah dalam diri dia. Maksudnya orang yang tak amanah ni tak ada iman dalam diri dia. Tak ada iman dalam diri dia. Okey. Kemudian bila orang yang beriman itu amanah dan orang yang amanah itu beriman, semua akan jadi aman. Semua akan jadi aman. Amanah masa, amanah tanggungjawab sebagai ketua, amanah sebagai apa? Sebagai pendidik, amanah sebagai apa? Masalah pendidik pun sama juga. Kalau kita lihat waktu dia mengajar tu kadang-kadang tak cukup daripada waktu yang diamanahkan, pun ada kaitan juga. Lagi-lagi macam pertukaran masa kalau guru-guru lah kan. Cikgu ni habis pukul 10 contohnya. Okay. Dia masuk 10 suku. Jadi dia masuk 10 suku. Dia tak standby dekat depan pintu kelas tu. Okay. Bila cikgu ni habis, dia terus masuk dan terus mengajar. Okay. Kadang-kadang dia lewat 15 minit. Dia amanah masa tu. Amanah masa. Kita punch card. Yang punch card ni selamatlah. Thumbprint ni bukan tak boleh kirim jari ni. Kalau dulu pakai kad tu boleh tolong punch card kat aku kad dulu. Aku on the way ni. Aku on the way. Okay. Tolong punch card kan dulu. Ada kawan-kawan punch card kan dia punya sebab dia kata aku on the way ni. Sebab tak nak merah punch card nanti kan. Notis pula daripada HR dan seumpamanya kan. Jadi dia adakah itu amanah? Tak amanah sebenarnya. Jadi orang yang amanah, okay, dia adalah orang yang ada iman dalam diri dia. Orang yang ada iman dalam diri dia akan amanah. Jadi bila akhirnya orang yang beriman tu amanah, orang yang amanah tu beriman dengan amanah yang diberikan tu, semua jadi aman. Semua jadi aman. Semua akan aman tenteram.
Tak ada masalah, dakwa-dakwi tak ada masalah ni sebab semua orang amanah. Sebab itu kata Nabi SAW, la imana, tidak ada keimanan ataupun tidak beriman seseorang itu. Man la, barang siapa yang tidak ada amanah baginya. Kan? Jadi inilah sebenarnya pentingnya amanah. Saya nak bawa kisah satu tentang, ini soalan saya tanya tu tentang apa benda yang paling berat atas muka bumi ni. Kata Imam Al-Ghazali, antaranya adalah amanah. Yang paling berat adalah amanah. Okay. Kisah seorang penjual kayu. Ini berlaku pada zaman Nabi Isa AS. Nabi Isa AS, kan Allah berikan dia suatu kelebihan. Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Iaitu namanya Al-Masihu Isa. Kenapa Al-Masih? Masih ni berasal dari kalimah masaha. Masaha ni sapu je. Sapu lap ni dipanggil masaha. Jadi bila sebut perkataan masaha, Al-Masih ni sebab mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa dengan menyapu. Orang yang buta boleh selik, dan hebatnya orang yang mati boleh hidup kembali. Orang yang mati boleh hidup kembali. Ada dua makhluk yang Allah beri Al-Masih ni. Yang pertama Al-Masihu Isa bin Maryam. Yang kedua Al-Masihu Dajjal. Dajjal juga Allah berikan dia kelebihan. Boleh hidupkan orang mati. Yang hanya sapu je. Nanti Dajjal kata, akulah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dia panggil seorang, dia bunuh orang tu mati. Kemudian dia sapu balik dengan tangan dia, hidup balik orang tu. Dia kata, akulah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Sebab itu fitnah yang paling dahsyat nanti adalah fitnah Dajjal. Sebab itu dia ada kelebihan tu. Tapi kelebihan dia sebagai ujian kepada kita lah. Tapi Nabi Isa AS, Allah berikan dia mukjizat, satu senjata untuk melemahkan hujah-hujah orang kafir. Jadi dengan dia menyapu tu, semua yang buta boleh jadi selik, yang penyakit sopak, penyakit kulit boleh sembuh, orang yang mati boleh hidup. Suatu hari disebut dalam hadis yang sahih, Nabi Isa berjalan dan terdengar dalam kubur itu disiksa sangat dahsyat. Meraung-raung orang dalam kubur itu, menjerit-jerit, kan, disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Lalu kata Nabi Isa, tolong galikan kubur ni. Aku nak tanya apa sebabnya dia ni disiksa. Bila dikeluarkan mayat tu daripada kubur, Nabi Isa pun sapu dengan tangannya, mayat itu hidup kembali. Hidup kembali. Dan Nabi Isa pun tanya dengan lelaki ni, kenapa kamu disiksa dengan begitu teruk sekali? Lalu kata si lelaki ni, dulu aku kerja sebagai penjual kayu api. Aku akan masuk dalam hutan, ambil kayu api dan aku jual. Okay. Itulah rutin kerja harianku. Lalu kata Nabi Isa, kalau macam tu, apa yang menyebabkan kamu disiksa dengan teruk? Kamu tidak melibatkan harta awam, tak ada melibatkan harta orang ramai, tidak melibatkan apa-apa. Ini hanya kamu sendiri. Kalau kamu nak kerja, kamu kerja. Kalau kamu tak nak kerja, kamu tak nak kerja. Rupa-rupanya, dia kata satu hari itu, bila datang seorang pembeli, membeli kayu-kayu yang aku kutip di dalam hutan. Jadi dia bayar dengan sejumlah wang dan minta untuk aku bawa kayu ini ke rumahnya. Kebetulan hari itu, waktu tengah hari, dia kata, waktu tengah hari, aku lapar dan aku berhenti sekejap makan. Dan ketika itu aku makan daging. Selesai makan, aku bawa lagi kayu ni. Tapi rasa tak selesa dalam mulutku, dia kata. Tak selesa dalam mulutku sebab ada daging yang melekat di antara celah gigi ku, kata dia. Ada daging terlekat di antara celah gigi. Lalu penat aku, maksudnya cuba membuang daging tersebut tapi tak berjaya. Tiba-tiba sedang aku memikul kayu api ni, aku ternampak ada satu kayu yang terkopak sedikit, terkopak. Lalu aku ambil kayu yang terkopak tu, aku jadikan sebagai pencongkil gigi. Okey. Bila dia congkil, alhamdulillah, okey, selesai dah. Maksudnya tak ada lagi daging melekat. Bila aku serahkan kayu ini kepada pemiliknya, aku lupa pulang cebisan kayu yang aku buat sebagai pencongkil gigi. InsyaAllah. Itu je kesilapan dia. Itu je amanah yang satu yang dia tak buat. Kecil-kecil itu. Maksudnya, dia jalan, dia pikul kayu, tak mengurangkan pun berat kayu tu. Satu kita panggil, tak mengurangkan berat kayu tu. Tak mengurangkan pun kuantiti kayu tu pun. Hanya secebis je, terkopak sikit je. Dia ambil kayu yang sedang pikul dengan empat terkopak, dia ambil, buat congkil gigi. Dan lupa pulang yang kayu yang terkopak tu kepada pemiliknya sebab dia dah bayar seluruhan kayu ni. Seluruhan kayu ni. Sebab itulah aku disiksa, kata lelaki ni. Apa yang dapat kita ambil iktibar, Masya Allah.
Kadang-kadang sekecil perkara itu yang menyebabkan kita tak selamat di akhirat. Apa yang kita boleh ambil kesimpulan kat sini adalah apa dia? Kadang-kadang anak kita tak sekolah. Cikgu minta buat surat. Kita pun pergi pejabat. Pakai komputer pejabat. Kemudian ambil kertas A4 pejabat kan. Kertas A4 pejabat. Kemudian dawai kokot tu. Kali je klik sebab 2 line kan. Jadi dia kena klik. Lepas tu envelope tak ada. Tengok laci ada envelope pejabat. Kan bagi kat sekolah. Sedangkan dawai kokot tu adalah untuk kegunaan pejabat. Kertas A4 tu adalah harta milik pejabat. Kemudian apa lagi? Masa kita buat surat tu adalah untuk kita buat kerja yang diamanahkan dalam pejabat. Apa lagi? Sampul surat yang kita anggap dia semua kecil je. Takut, yelah mungkin mana ada orang boleh bawa daripada rumah kertas? Ada ke? Ada ke maksud? Sebab itu kita kena amanah dengan kerja. Sebab dia melibatkan dengan masa. Sebab kita ini dibayar ataupun ialah gaji kita daripada pukul 8 pagi kita masuk. Berarti kita dah kena ada kat pejabat 8.00 saat 00. Kalau kita nak bincang tentang tu. Dan okey, rehat pukul 1. Berarti kita kena bangun daripada tempat duduk kita adalah 1.00. Masuk balik pejabat pukul 2. Kita kena dah ada duduk kat tempat duduk kita ni dah start untuk kerja adalah pukul 2.00 saat 00. Itu sepatutnya. Balik pukul 5 kita kena bangun daripada tempat duduk kita adalah 5.00 saat 00. Itu sepatutnya yang kita buat sebab itu amanah yang diberikan kepada kita. Itu amanah yang diberikan kepada kita. Dia sudah amanah masa. Okey, tapi kita ni bukan robot kan? Kita bukan robot boleh di setting. Okey, kalau setting kita pakai komputer, okey, kita ada timer dia. Bila 8.00 saat 00 tu dia terus hidup. Macam lalu kita lampu dekat luar lah kan, kita pakai timer lampu dekat koridor kita pakai timer. Okey, pukul 7-nya klik dan bila bergerak jarum tu 7 hidup lampunya. Besok pagi 7 pagi tu mati sendiri. Dia otomatik sendiri tu kan. Itu kita bukan manusia macam tu. Kita bukan robot, kita manusia biasa yang memang kadang-kadang kita tahu kita ada culas dan seumpamanya. Sebab itu bagaimana kita nak membayar balik masa yang telah kita ambil bukan untuk kerja hakiki kita tapi kita gunakan untuk peribadi kita. Kan bagaimana? Banyak benda. Sebab itu Islam agama yang cantik sebenarnya. Okey. Sebab itu saya sebut ni macam ni, gaji pokok kita 3,000. Okey. Kita bagi dengan 22 hari bekerja sebab kita Sabtu Ahad, kita tolak Sabtu Ahad, semuanya 22 hari bekerja je kita. Kemudian bagi dengan 8 jam, sejam berapa dan 1 minit berapa. 1 minit berapa. Sebut tentang tu kan. Okay, kalau anda kata gaji kita 3,000, 22 hari bekerja, kemudian 8 jam, sejam kita kata lebih kurang dalam RM1 lah kan, kita naikkan RM1. Seminit berapa? Jadi kita bagikan. Okey. Kita kira setiap hari kita ni berapa minit yang kita culas, kita tak buat kerja untuk pejabat, kan, untuk pejabat. Selain daripada kita nak gantikan gaji nanti kita boleh keluar nanti kan, kita tak nak ambil gaji tu sebab itu bukan hak kita. Selain daripada tu kita boleh ganti dengan macam mana? Kita ganti dengan lebih masa. Kita kerja lebih masa tanpa claim. Contohnya kita tadi makan tengah hari lambat sangat kita masuk. Sepatutnya pukul 2 kita dah masuk office dah kerja dah. Tapi Allahumma SWT kita lewat sebab kita tak solat lagi, mungkin daripada tempat makan nak balik ke rumah tu dia agak ambil masa jam dan seumpamanya. Jadi kita dah terbabas masa sepatutnya kita untuk bekerja tadi kan. Jadi bagaimana? Kita lebihkan masa balik kan. Kalau kita kira tadi aku sepatutnya masuk 15 minit, aku dah terlebih tadi. Okey, kita lebihkan 15 minit kerja untuk hari ni. Ataupun kita lebihkan setengah jam lah, takut nanti kan ada dakwa-dakwi pula. Kita lebihkan sejam. Jadi orang balik pukul 5, kita balik pukul 6. Sebab tadi masa waktu rehat kita dah ambil masa yang lebih. Ataupun tadi datang dah lewat sangat dah. Terlewat 10 minit. Terlewat 10 minit. Jadi kita boleh ganti dengan apa? Kita ganti dengan lebihan masa kerja. Selain daripada tu, kita kiralah gaji kita berapa dan sejam berapa dan 1 minit berapa ringgit.
kita tolak dengan berapa yang sepatutnya kita kerja, hari ni kita kurang 10 minit. Bila 10 minit kali dengan apa? RM10 contohnya 1 minit. RM10 berarti RM100. Jadi RM100 tu bukan hak kita. RM100 hak kita. Jadi bagaimana kita nak RM100 tu? Pertama sekali kita yang itulah Islam ni agama yang cantik, dia ada zakat, dia panggil. Zakat dan infak dan sedekah. Okey. Zakat, infak dan sedekah. Lepas tu kita faham tentang zakat tu apa? Zakat tu adalah pembersihan. Zakat adalah pembersihan harta kita. Takut-takut dalam harta kita ni ada hak orang lain satu. Takut-takut dalam harta kita ada bukan hak kita yang sepatutnya kita ambil. Bukan kita ambil. Jadi bagaimana cara kita nak asingkan daripada harta yang sepatutnya milik kita dan bukan harta yang milik kita? Itu datangnya zakat. Zakat ni ibadah yang wajib. 2.5% daripada 2.5% daripada pendapatan kita. Pendapatan sebetulnya dipanggil zakat pendapatan. Zakat pendapatan. Zakat perniagaan lain. Zakat wang simpanan lain. Ni pendapatan kita. Jadi 2.5 daripada zakat pendapatan kita. Daripada pendapatan kita kena keluarkan. Untuk Islam adalah agama yang cantik. Dia membersihkan, sepatutnya bukan hak kita, dibersihkan dengan zakat. Dia bersihkan dengan zakat. InsyaAllah tu. Yang kedua, kalau tak pun kita kira hari ni aku kerja tak cukup 8 jam sebenarnya. Dan bila gaji nanti, kalilah berapa kali kita tak cukup 8 jam sehari tu. Ni bukan hak aku tak boleh bawa balik masuk dalam rumah, tak boleh beri makan pada anak dan isteri ku, takut nanti jadi harta yang haram ataupun pendapatan yang haram. Jadi kita infakkan, masukkan dalam tabung masjid. Kan? Itu antara salah satu cara kita boleh buat lah. Okay. Seterusnya, kalau tak pun kan, seperti zakat pembersihan. Okay. Ataupun belanja kawan makan lah. Kita kata, alamak, kau dah tolong banyak kerja aku kadang-kadang keluar awal, kau yang siapkan. Okey, belanja kawan makan. Itu cara pembersihan harta yang kita boleh buat. Okey. Bila saya sebut benda ni semua, bukanlah ini satu jalan mudah untuk kita, aku ni masuk lambat, nanti tak apalah, kalau gaji nanti aku masuk tabung masjid lah RM10 ke RM20, tak. Okey. Ini adalah satu cara kalau kita dah terpaksa untuk kita terlewat contohnya. Paksa terlewat. Mungkin kita keluar awal dah tapi oleh kerana jam. Bukan kehendak kita. Tapi kita dibayar untuk adalah pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Kita masuk lambat, 8.15 baru sampai ke office. Jadi adakah 15 tu boleh dimaafkan macam tu? Tak boleh. Sebagai seorang yang berintegriti, sebagai seorang yang ada sifat ihsan, sifat ihsan dipanggil, dia kena bayar balik. Ni bukan hak aku. Bila bukan hak aku, jadi aku kena keluarkan untuk manfaat orang lain lah. Sama ada masuk tabung masjid, dibersihkan dengan zakat dan seumpamanya itu. Jadi bukan satu lesen. Aku boleh terlambat nanti ujung bulan aku keluarkan RM200 daripada gaji aku. Tak boleh. Sebab itu ada kaitan pula dengan masa tadi. Amanah masa dengan amanah kerja. Amanah masa dengan kerja. Itu dia sebut tentang tu. Yang seterusnya, antara benda yang menyebabkan kita ni tidak amanah dengan masa adalah sifat bertangguh-tangguh kita. Sifat bertangguh kita. Okay? Sebab itu kalau kita lihat kisah Ya'juj dan Ma'juj ni, kalau kita tahu tentang kisah ni, Allahumma salli ala sayyid, dia ada kaitan dengan tangguh kerja. Ya'juj Ma'juj adalah makhluk yang suka tangguh kerja. Jadi siapa yang tangguh kerja, Ya'juj Ma'juj ada tu. Okay, tangguh kerja ni sebab diberitakan bila Iskandar Zulkarnain membina tembok yang mengepung Ya'juj dan Ma'juj ni. Jadi Ya'juj Ma'juj ni setiap hari akan mengorek dinding yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain. Tapi bila dah hampir sedikit lagi nak tembus, bila malam dah menjelang ataupun hari dah gelap, mereka kata tak apalah, sambung besok lah. Besok dia datang, tembok yang dikorek tu kembali kepada bentuk asalnya. Jadi besok sama lagi, dia tangguh lagi. Bila gelap, dia kata besoklah sambung. Bila gelap, besoklah sambung. Sampai tahap ni lah. Sampai masa ni lah tak keluar Ya'juj dan Ma'juj. Itu pun atas kuasa Allah SWT juga lah kan. Okey. Tapi nanti di akhir zaman nanti, Allah ilhamkan kepada Ya'juj Ma'juj ni untuk tidak bertangguh kerja. Ketika itulah baru dia dapat keluar daripada
tembok yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain. Itu dia sebut tentang Ya'juj Ma'juj. Jadi kalau bertangguh kerja, Ya'juj Ma'juj ni adalah makhluk yang suka tangguh kerja. Bila bertangguh kerja, sebenarnya kita menambah kerja kita untuk hari esok. Satu. Yang kedua, kita tidak jalankan amanah yang sepatutnya kita siapkan hari ini, kita bawa untuk hari esok. Dan sepatutnya amanah yang dipertanggungjawabkan adalah untuk selesaikan hari ini, tapi kita bawa hari esok. Itu yang menyebabkan masa yang kita lalui itu, maksudnya kita tidak amanah dengan masa. Ya'juj Ma'juj. Kita harus contohi Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi. Siapa Nabi Ulul Azmi? Ada 5. Pertama Nabi Nuh AS. Yang kedua Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kerjanya, bagaimana pembahagian masa Nabi SAW, bagaimana pembahagian masa Nabi SAW. Nabi SAW, dia bagi masanya kepada 3 bahagian. Satu untuk Allah, satu untuk keluarganya, 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk ahli keluarganya, 1/3 untuk dirinya sendiri. Dia tak ambil masa yang untuk Allah tu untuk kepentingan lain. Dia tak ambil masa untuk keluarganya untuk kepentingan lain. Yang dia ambil masa 1/3 tu daripada masanya untuk, dan dibagikan pula 1/3 untuk masanya tu kepada umat, untuk menyelesaikan masalah umat, untuk mendengar permasalahan umat, untuk menyelesaikan permasalahan umat. Jadi 1/3 berarti 8 jam Nabi beribadah untuk Allah. 8 jam untuk keluarganya, untuk anak-anak dan isterinya. 8 jam untuk dia berehat. Tapi 8 jam untuk dia berehat, dia potong masa 8 jam untuk dia berehat. Sebahagian untuk umat dia, sebahagian kecil je untuk dia. Sebab itu Nabi SAW dia sudut masa macam tu. Kita mungkin bagi 3 jam, 3 bahagian juga. 8 jam untuk kerja. 8 jam untuk family. 8 jam untuk diri sendiri. Yang itulah nak, Tapi kita ambil kat mana? Aku ambil sikit kat tempat kerja lah. Kan? Tempat kerja kan. Kita salah bagi. Ikut Nabi SAW tak? Nabi bagi masanya 3 ni. 1/3 untuk Allah, 1/3 untuk ahli keluarga, 1/3 ni untuk diri sendiri, dan untuk diri sendiri dibelah 2 lagi ataupun dibagi 2 lagi. 1/2 daripada 1/3 tadi untuk diri dia, untuk dia berehat, untuk dia tidur kan. 1/3 lagi tadi adalah untuk menyelesaikan masalah umat, untuk mendengar permasalahan umat, untuk menyelesaikan masalah umat. Tu beza kita dengan Nabi SAW. Antara perkara yang saya nak sentuh juga insya-Allah sikit, bagaimana hikmah sunnah Nabi SAW, bagaimana Nabi boleh jadi produktif kan. Antaranya adalah kita lihat bagaimana Nabi menjaga kesihatan fizikalnya, bagaimana Nabi jaga pemakanannya kan, bagaimana Nabi jaga untuk jadi seorang produktif dengan masa yang terbatas tu. Apa yang Nabi buat? Antaranya adalah baginda SAW tidur awal kan. Sebab itu ikut kajian 1 jam kita tidur sebelum jam 12 malam, kita telah mendapat kualiti tidur 2 jam. 2 jam. Disebut dalam hadis bahawa kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yanamu awalal lail. Nabi SAW tidur awal malam. Berarti selepas solat Isyak Nabi dah tidur dah. Lepas solat Isyak Nabi dah tidur dah. Jadi Nabi tidur lepas solat Isyak. Kita iktibarkan Isyak pukul 8.30, pukul 9, 10, 11, 12. 3 jam yang pertama Nabi dah dapat 6 jam dah tidur. Kemudian Nabi bangun tahajud pukul 2. Jadi 1, 2. Selepas daripada jam 12 ni 1 jam, 1 jam. Jadi 6 jam campur 1, 2, 8 jam. Cukup dah tidur ideal untuk manusia dewasa macam kita ni 8 jam. Tak perlu ambil 8 jam. Tak perlu ambil 8 jam. Sebab kalau kita ambil 8 jam pula untuk tidur, kita nisbahkan dengan umur kita 60 tahun, kita telah bazirkan umur kita selama 20 tahun hanya untuk tidur saja. 20 tahun yang tidur ini tak meningkatkan apa-apa produktiviti pun, tak meningkatkan apa-apa skill pun pada diri kita. Yang paling baik, paling kurang pun kita hanya dapat mimpi yang indah aja. Seorang ibu dia nak tambah skill memasak dia boleh dapat dalam tidur? Tak ada.
mengigau dia lah. goreng mengigau gitu ya. Tapi tak meningkat, dia bangun tidur terus boleh jadi pandai masak mi ke, tak boleh. Tak ada, dia takkan tinggal. Macam kita juga, kita ni bila kerja dalam industri contohnya yang kreatif ni, tak mampu untuk meningkatkan apa-apa pun dalam tidur. Sebab itu tidur ni, kalau kita tak sungguh-sungguh kita amanah dalam tidur ni ataupun amanah dengan masa ni, kita akan bazirkan masa kita untuk tidur. Sebab itu Nabi SAW, walaupun seorang manusia dewasa tu perlu 8 jam tidur, tapi Nabi tidak ambil 8 jam. Nabi hanya ambil 5 jam je. 3 jam tu Nabi beri peruntukan kepada Allah untuk Nabi bangun lagi beribadah. Sebab itu kena tahu tentang masa tu. Bagaimana Nabi menyusun masa untuk beribadah, bagaimana Nabi menyusun masa untuk tidur. Sebab kalau kita tidur 8 jam, dengan umur kita 60 tahun, kita telah bazirkan 20 tahun. Begitu saja. Sebab itu kena niat sebelum tidur. Besok pagi nak bangun, nak pergi kerja. Okay? Supaya tidur kita yang 8 jam tu dapat pahala. Bukan sekadar tidur macam tu je. Okay? Kemudian, kita kena ambil waktu yang berkualiti bagaimana Nabi tidur untuk kita dapatkan macam orang tidur 8 jam tapi tak ambil sampai 8 jam. Satu lagi yang kita boleh ambil adalah satu cara sebagai solusinya bagaimana kita nak menjadikan kita seorang cergas dan cukup tidur. Kadang-kadang tidur ni mengganggu kita juga untuk kita jadi produktif dalam kerja. Ada namanya qailulah. Slide saya banyak lagi sebenarnya. Cuma saya nak sentuh sikit tentang qailulah. Okey. Nanti kalau ada masa akan datang kita bincang balik ayat ni tentang qailulah. Qailulah ni kalau kita ikut dalam bahasa sains kita moden ni dipanggil nap. Betul disebut power of nap. Qailulah ni adalah tidur pada waktu siang. Tidur pada waktu siang. Bila masa yang sesuai adalah antara 12 tengah hari sehingga sebelum zuhur. Boleh juga dilakukan selepas zuhur. Jadi ini yang disebutkan. Imam Al-Ghazali kata, hendaklah seorang tidak meninggalkan tidur yang sekejap pada waktu siang kerana dia dapat membantu ibadah pada waktu malam, dan sebaik-baiknya hendaklah seorang itu bangun daripada tidur sebelum gelincir matahari untuk menunaikan solat zuhur. Kita ada waktu rehat pukul 1 sampai pukul 2. 1 sampai pukul 2. Okey. Macam ni kita nak ambil qailulah ni. Qailulah ni bukanlah kena ambil 1 jam sebenarnya. Qailulah pun, nama qailulah ni dia asal kalimahnya qalil, sedikit. Qailulah ni dia tasghir. Lebih sedikit daripada sedikit. Lebih sedikit daripada sedikit. Satu kajian sains kata 1 minit qailulah, 1 minit nap bersamaan 45 minit tidur malam. 1 minit nap bersamaan 45 minit tidur waktu malam. Jadi kita hanya tidur 5 minit cukup. Tak payahlah ambil bantal tidur bawah meja. Macam ni pun cukup dah. Tidur atas meja sini kan, letak tangan, lelapkan dalam 5 minit, kemudian bangun, okey, ambil uduk, solat, makan. Ambil uduk, solat, makan. 5 minit tu dah cover kita punya mengantuk dan cover kita punya tidur 45 minit tidur malam. Sebab itu kita akan jadi produktif, kita tak mengantuk dan seumpamanya. Ini yang dicadangkanlah sebagaimana Nabi SAW buat, dan Nabi SAW kata, hendaklah kamu lakukan qailulah kerana syaitan tidak melakukan qailulah. Nabi kata hendaklah kamu melakukan qailulah kerana syaitan tidak melakukan qailulah. Berarti qailulah ni sangat penting, iaitu tidur sebentar pada waktu siang dipanggil nap. Jadi kita ambillah masa waktu kita rehat, lunch break tu kan, pukul 1 sampai ke 2, ambil 5 minit cukup tidur untuk kita dapat produktif balik semula supaya kita tak culas daripada kerja yang diamanahkan untuk kita, insyaAllah. Saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk kita bicara tentang amanah dengan masa ni, insyaAllah. Apa yang kita dapat ambil daripada sebagai kesimpulan perbincangan kita pada hari ini, yang pertama sekali adalah kita ada 2. Yang pertama amanah dengan kerja, yang kedua amanah dengan masa. Dan amanah dengan kerja ada kaitan dengan amanah dengan masa. Ada kaitan dengan amanah dengan masa. Jadi sebagaimana pentingnya masa, dan Allah pun bersumpah dengan wal asri, demi masa. Pada masa itu ada keajaiban, pada masa itu ada kepentingan, pada masa itu ada tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi kita kena hargai masa untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat, insyaAllah.
Cukup sekali itu, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian ilmu daripada Ustaz. Kami ucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsian sebentar tadi. Cuma ada sedikit Ustaz, mohon izin untuk bagi sedikit respon. Saya meraihkan ada beberapa orang sebenarnya yang mengutarakan soalan, tapi saya cuba rangkumkanlah ya. Satu soalan saja Ustaz sebelum kita labuh tirai pada pagi ini. Ustaz, selalunya akan ada masa kita curi tulang waktu kerja. Tapi lepas habis waktu kerja, kita balik on time. Macam mana cara untuk kita cover balik waktu lawa yang kita curi itu untuk kita dapat keberkatan dalam cari rezeki? Cukupkah dengan kita niat ganti waktu lawa dengan kita kerja lebih masa? Saya rasa Ustaz ada buat kupasan sebentar tadi. Saya rasa mohonlah Ustaz kembalikan, refresh baliklah memory yang tadi sebentar tadi yang telah dikupaskan. Silakan Ustaz. Terima kasih atas soalan. Yang pertama sekali, Allahumma salli alaihi wasallam. Saya dah sentuh tadi tentang bagaimana solusinya. Kita tahu kita ni bukan robot yang boleh disetting pukul 8 masuk, pukul 5 keluar tanpa kita bazirkan masa yang lara yang diamankan kepada kita. Salah satu caranya adalah kerja lebih masa lah. Kerja lebih masa tanpa claim. Kadang-kadang silap kita pula, kita dah lah kerja lebih masa, betul claim lagi. Itu claim lagi, itu yang salah kita. Patutnya kita kerja lebih masa tanpa claim. Maksudnya bukan claim OT lah, overtime. Kita kata ini mungkin inilah masa yang sepatutnya aku buat kerja, tapi waktu ni lah aku lambat masuk dan umpamanya, kita lebihkan sebagai ganti masa yang diamanahkan. Itu satu cara lah. Yang kedua, yang paling kita takut sekali adalah kita bawa balik rezeki yang haram ataupun rezeki yang syubhah untuk anak dan isteri kita. Okay? Dan Allah sebut dalam Nabi sebut dalam hadis pun, Nabi kata al-lahmu nabatu minal haram fan-naru aula bih. Daging yang tumbuh daripada makanan yang haram itu, api nerakalah lebih selayaknya untuknya, kan? Aula bihi untuknya, kan? Jadi kita takut apa yang kita bawa balik ni untuk anak dan isteri kita. Sebab itu datangnya zakat pendapatan, zakat wang simpanan, untuk kita membersihkan harta kita daripada hak orang lain, daripada hak orang lain. Yang kedua, banyakkan bersedekah. Kita kata kita peruntukkan. Sebab itu tadi saya ajar kira tentang kita kerja 22 hari, kan, gaji pokok kita tak termasuk allowance tu, gaji pokok kita dan seumpamanya, tolak berapa minit. Okey, hari ni kita bazirkan untuk kita sepatutnya amanah kita buat, kita culas 10 minit. Kalilah dengan 1 minit gaji kita, 1 minit gaji kita, dan yang baki tu infakkanlah. Baki tu infakkan untuk kita jangan bawa balik, sebab itu bukan hak kita. Itu antara solusi yang kita boleh buat lah, insyaAllah. Antaranya, dan yang paling pentingnya adalah Allahumma salli yang kita kadang tak perasan. Kalau benda besar macam tu kita perasan. Benda-benda kecil yang kita tak perasan tadi tu lah. Dawai kokot, kertas A4, liquid paper. itu lagi bahaya. Takut-takut macam tadi si penjual kayu tu, cabisan kayu yang terkopak pada kayu tu, dia menyebabkan dia disiksa dalam kubur dengan siksaan yang sangat dahsyat, kan? Kalau benda tu nampak macam kecil saja, tapi memberi kesan yang jauh sebenarnya. Bukan kehidupan kita di dunia saja, bawa kepada akhirat tu. Betul. Berat amanah yang diberi pada kita. Bila kita bekerja dah pasti banyak perkara-perkara yang perlu kita dipertanggungjawab pada kita, dan kita accountable ke atas apa yang kita buat. Responsibility versus accountability. Betul. Sama lah juga soalannya di akhirat nanti, begitulah. Sekecil-kecil zarah tu membawa kepada sebesar-besar yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah tanggungjawab peranan kita sebagai penjawab awam lah ya, terutama kalau bila kita bercerita dalam konteks universiti, dah pasti kita merupakan penjawab awam yang telah diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu lah. Macam mana pun, ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz dan kepada semua warga UPSI lah, yang sama ada hadir ataupun tidak, sebab selepas ini sesi perkongsian ini akan dikongsi bersama dalam Facebook kita lah ya. Macam mana pun, saya kira selesai sudah. Kita rakamkan sekali lagi ucapan terima kasih kepada Ustaz Rushdi di atas perkongsian sebentar tadi.
Dan rasanya kita akan adakan beberapa siri lagi lah untuk kita menjelaskan lagi tentang amanah ni lah. Sebabnya perkara amanah ni bukan satu perkara yang ringan dan perlu diambil kira. Sebenarnya bila kita masuk penjawat awam, sudah ada pun dia panggil ikrar penjawat awam untuk memastikan amanah tu dipegang sekukuh-kukuhnya. Tapi kadang-kadang dalam proses dah kita bekerja 20-30 tahun ni kadang-kadang terlupa. Dan ini adalah mana hari ini saya bangkitkan balik isu-isu amanah ni bagi bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada asal usul penglibatan kita mula-mula sekali kita masuk bekerja di universiti ni, ya. Tapi dengan itu saya sebenarnya ada sikit serangkap pantun lah yang sebenarnya telah disediakan oleh kaki tangan saya. Saya hargai tentang bukan mudah juga nak buat pantun pada orang yang tak biasa berpantun, akan payah untuk menyediakan. Saya hargai pantun yang telah disediakan sebelum saya labuhkan tirai ini dengan melarik halus papan di Jawa. Tersergam kukuh di gerbang batu. Adat berjumpa terpisah jua, moga bertemu di lain waktu. Amin. Dengan itu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.